Baik, baru je Settlement PRN Melaka, SPR ada announce yang PRN Sarawak akan berlangsung pada Disember 18, 2021. Kalau kita tengok balik, masa PRN Melaka, BN menang besar. Saya ada buat video dan ulasan tentang PRN Melaka. Boleh tengok dekat atas kiri ataupun dekat description bawah. Okey, kalau kita tengok balik result PRN Melaka, BN menang besar dengan 21 kerusi daripada 28 kerusi yang ada. Ramai yang berpendapat, termasuk saya sendiri, yang punca kekalahan PH dekat Melaka adalah kerana Anwar Ibrahim menerima masuk beberapa orang punca pilihan raya dan juga kata-kata termasuk seorang loser yang nama dia Idris Harun. Kalau nak tahu kenapa Idris Harun ni loser, kena tengok video di kat dan di description kat bawah. Okay. Ramai pihak terutamanya DAP menggesa supaya Anwar untuk resign. Of course lah ada konco-konco PKR Anwar akan backup dia. Jom kita tengok artikel Malaysia Kini. Di Malaysia Kini, Adun Bilut Lee Chin Chen enggan tarik balik kenyataan dia menyuruh Anwar supaya resign, dan kalau dia tak nak resign, dia mendesak DAP supaya keluar Pakatan Harapan. Suggestion Adun Bilut ni agak bermakna sebab si Lee Chin Chen ni adalah setiausaha DAP Pahang. Dan minggu lepas, bukan setakat Adun Bilut je yang tak puas hati, tapi ada juga aktivis-aktivis yang sibuk nak suruh Anwar resign. Salah satu dia ialah Martin Bengadesan. Macam kita semua, dia pun terpengaruh dengan star power Anwar sejak zaman 90-an. Tapi dia kata, Anwar mesti bertanggungjawab dan letak jawatan. Mentaliti apa macam ni? Takkan setiap kali gagal nak kena letak jawatan? Lepas tu dalam artikel dia ada masukkan kenyataan-kenyataan yang agak racist bagi saya. Kemudian, dalam Free Malaysia Today, seorang contributor untuk Malaysia Kini, nama dia Maria Mohtar, dia ada tulis, "Be magnanimous and step down Anwar." Dalam artikel ni, lagi mengarut dia kata, penyokong Anwar punya hujah ialah tiada orang lain yang mampu jadi leader untuk semua. Jadi, kalau mengikut logik si Mariam ni, orang muda ataupun barisan pelapis tak mau tunjukkan kebolehan memimpin sebab kita ni orang Timur dan kita hormat pada orang tua. Jadi, logik trail dia, tak ada siapa berani lawan Anwar sebab takut dilabel biadab. Ini analisis kangkung mana dia dapat, saya pun tak tahu. Kemudian, disambung dengan menggunakan poin-poin yang anekdotal dan berdasarkan komen-komen orang-orang biasa. Saya nak kata kat Mariam ni, yang orang muda negara ni, thankfully, masih respect pada generasi tua, tapi kita tak ada masalah untuk bantah kalau ada poin. Membantah pun ada adab dia. Takkan nak kena jadi Donald Trump untuk dapatkan kuasa. Ramai orang, termasuk generasi muda macam saya, hormat pada Anwar kerana nombor 1, pengalaman dia, nombor 2, contribution dia dalam politik, dan nombor 3, yang paling penting, menyatu padukan parti pembangkang. Kita semua tahu kalau tak ada Anwar, takkan ada barisan alternatif. Bayangkan, PAS Parti Islam boleh duduk semeja dengan musuh ketat dia DAP. Sampaikan pada PRU 2008, Pakatan Rakyat berjaya melenyapkan supermajoriti BN dan menang dekat 5 negeri. Jadi selagi Anwar masih segar, Anwar lah yang patut menjadi de facto leader. Sebab dia yang negotiate dengan pemimpin lain sejak dari awal. Dan pemimpin lain yang dia negotiate tu masih hidup. Hadi Awang, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Kalau dia resign sebab dipaksa oleh aktivis-aktivis dan segelintir MP ni, Anwar akan nampak seperti dia digulingkan dan berpotensi untuk memusnahkan PH terus. Yang mana kejap lagi kita akan ulas. Saya bukan nak agungkan Anwar ni sangat. Bukan. Memang betul. Kekalahan PRN Melaka ni, kita boleh salahkan Anwar. Tapi pihak lain juga mesti bertanggungjawab kerana keputusan itu diambil atas persetujuan kesemua pemimpin tertinggi Pakatan Harapan. Pada pandangan saya, strategi Idris Harun ni tak menjadi bukan kerana isu katak, tapi pertelingkahan dalaman. Orang Melaka tak buta membaca ataupun tak buta IT. Isu katak ni bukan isu baru. Mahathir pun katak. Dr. Mazli pun katak. Persoalan dia, apa yang nak dibuat dengan katak tu? Pilihlah antara nak ambil katak tu dan keep an eye on him ataupun ignore katak tu terus. Gunakan pengaruh dia tapi jangan bagi kuasa. Itu yang cuba dibuat oleh Anwar sebab Majlis Tertinggi PH dah pilih Adli sebagai MB dan bukannya Idris Harun. Tapi dalam media, DAP dan PKR yang bawah-bawahan ni dah bertelagah dan dekat situ nampak perpecahan. Bila dah jadi macam tu, Barisan Nasional ambil peluang berkempen menggunakan poin kestabilan politik macam mana yang kita nampak Mat Hassan dalam pembentangan Manifesto Barisan Nasional. Strategi tu memang menjadi sampai ke MIC pun boleh menang kerusi dekat Melaka. Dan resepi ni dah banyak kali terbukti berkesan. Oleh sebab tu, isu 1MDB, isu Najib, semua orang bersatu dan fokus untuk jatuhkan kerajaan Najib. Dan itu yang terjadi. Itu yang kita perlukan, satu gerakan yang solid dan stabil. Barulah orang boleh yakin and confident. Bercakap pasal kestabilan politik, semalam PKR Sarawak ada keluarkan statement yang mengatakan rundingan kerusi yang dibuat sebelum ini terbatal sebab pengerusi PKR Sarawak Larry Seng dah keluar parti pada Februari 2021. Larry Seng ni dia keluar setelah sebulan dia sign perjanjian pembahagian kerusi bersama DAP dan yang lain-lain. PKR Sarawak mendakwa 3 benda. Nombor 1,
Perjanjian itu dibuat tanpa pengetahuan pemimpin akar umbi. Nombor 2, sebab Larry Seng dah keluar parti, perjanjian baru mesti ditandatangani. Dan nombor 3, DAP refuse untuk renegotiate kerusi yang dah disetujui. Tak cukup dengan tu, pengerusi DAP Sarawak balas dengan menasihatkan supaya jangan buang masa dan fokus dekat kerusi yang dah dijanjikan. Basically, dia tak mau layan request PKR untuk rundingan kerusi ni balik. Basically, DAP tak mau layan request PKR. Dah 9 bulan DAP pulaukan PKR semenjak Februari 2021 apabila Larry Seng dah resign dan PKR nak renegotiate. Baik, semalam dah berebut kerusi. Hari ni pula, PKR ada lancarkan manifesto sendiri membelakangi parti komponen lain dalam Pakatan Harapan. Ini memang nampak sangat nak balas dendam isu kerusi yang dah berbulan-bulan tak settle. Kemudian, petang tadi Anthony Loke, setiausaha parti DAP, bekas Menteri Pengangkutan, berkata pihak pembangkang kena pertimbangkan untuk tidak lagi berpegang dengan keyakinan satu logo dan mengkedepankan satu nama untuk calon Perdana Menteri. Bagus satu. Reverse balik semua progres yang dah dibuat sebelum ni. Mula-mula buang logo, lepas tu buang pakatan kan? Bagus sangat-sangat. Gaduh lagi banyak-banyak. Tinggal 20 hari lagi untuk mengundi. Nama calon dah 6 Disember ni. Sila gaduh lagi. Sementara korang gaduh, BN dah tarik diri untuk bagi jalan dekat gabungan Parti Sarawak, GPS, sebagai tanda hormat. Walaupun GPS ni bukan parti komponen Barisan Nasional, tapi barisan tak nak lawan dia. Move ini sangat bijak untuk dapatkan sokongan daripada rakyat Sarawak untuk menyokong BN dan menunjukkan toleransi dari pihak BN sendiri. Jadi siapa yang lebih progresif ni? Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan? Apa dah jadi dekat Pakatan Harapan ni? Pada pendapat saya, fokus rakyat sekarang ni ialah untuk kita recover dari COVID dalam bentuk sosial, politikal dan juga ekonomik. Isu 1MDB, isu rasuah ni dah tak berapa nak relevan untuk kita berkempen. Pergaduhan PKR dan DAP dekat Sarawak ni memang rakyat Sarawak akan nilai masa mengundi nanti. Masih belum terlambat untuk PKR dan DAP untuk duduk semeja dan settlekan hal semua ni sebelum penamaan calon Disember 6. Isu ni takkan Anwar nak kena settlekan. Sikit-sikit Anwar. Lepas tu bila tak jadi, nak pecat Anwar. Takkan mistake kecil ni pun nak kena resign kalau mengikut beberapa aktivis yang kita dah cover tadi. Dekat sini, pihak pembangkang kena sedar yang rakyat nakkan kestabilan politik pada masa sekarang ini above all else, supaya life can get back to normal. Kalau kalah lagi, jangan cakap kita tak warning. Kalau kalah, siapkan gelak dan cakap atur juso. Dah lah, semakin menurut pula ahli politik zaman sekarang ni. Sampai situ je lah. Kalau setuju dengan saya, boleh like video ni. Dan kalau tak setuju, boleh komen dekat bawah bagi tahu apa yang saya silap. So, kita boleh sembang. Saya hargai feedback dan komen dari semua. Dan thanks for listening. Sampai situ sajalah. Kita jumpa lagi.